Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Makhtum karangan Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu taala. Dan kita berada pada muka surat yang ketujuh pada malam ini, pada muka surat yang ketujuh. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruangan Facebook dan juga yang berada di ruangan TikTok. Ahlan-ahlan kepada semua, mudah-mudahan adanya manfaat daripada pertemuan kita insya-Allah. Ahlan-ahlan Rozana Aziz, Haifa Najwa, Ayu Hafiz, Fatimah Samsuddin dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Lalu pada malam ini kita nak sambung berkenaan tentang daripada muka surat yang ketujuh. Berkenaan tentang Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berkenaan tentang kunjungan Nabi Allah Ibrahim kepada isteri dan anaknya Ismail. Maka kita tahu pada perkongsian sirah semalam bahawa ketika itu Nabi Allah Ibrahim hanya mempunyai seorang anak lelaki. Dan itulah Ismail. Anak yang beliau dapat ketika beliau telah berusia. Satu-satu anak tunggal yang beliau ada. Dan Allah uji anak tersebut perlu untuk beliau tinggalkan di Mekah bersama dengan ibunya Hajar, dan Nabi Ibrahim perlu kembali ke Palestin untuk meneruskan dakwah. Maka ini adalah salah satu ujian daripada Allah untuk baginda Nabi Allah Ibrahim. Maka kata penulis buku, adakah Nabi Ibrahim ada mengunjungi anak dia? Kata penulis buku pada muka surat yang ketujuh, Nabi Ibrahim AS berangkat menuju ke Mekah daripada semasa ke semasa untuk menziarahi anak dan isteri baginda. Namun, tidak dapat diketahui berapa kali Nabi Ibrahim berulang alik ke sana, tetapi dalam sumber-sumber sejarah yang sahih, maka ada dirakamkan 4 kali ziarah yang Nabi Ibrahim buat daripada Palestin menuju ke Mekah. Maka Al-Quran menyebut sekali, dan ini adalah kali pertama daripada 4 tersebut, dan dalam hadis riwayat Bukhari ada lagi 3 pertemuan. Maka pertemuan pertama yang Al-Quran sebutkan adalah pada surah Sad pada ayat yang ke-103 dan beberapa ayat seterusnya. Allahumma salli ala Muhammad. Maka ini dikategorikan sebagai antara pertemuan awal. Maka kata penulis buku, Al-Quran telah menyebut bahawa tak kala Nabi Allah Ibrahim bertemu dengan anaknya Ismail. Dahlah jarang bertemu. Satu-satu anak tunggal yang Nabi Allah Ibrahim ada. Maka Nabi Ibrahim telah bermimpi yang dia perlu menyembelih anak dia. Dan ini sebagai salah satu daripada wahyu yang mana Allah nak menguji Nabi Ibrahim, adakah Nabi Ibrahim akan patuh kepada perintah Allah ataupun Nabi Ibrahim akan mengutamakan anaknya kerana cinta dan sayang kepada anaknya. Berat ujian Nabi Allah Ibrahim. Dia perlu untuk menyembelih anaknya. Sebab itu di dalam suratul Baqarah pada penghujung juz yang pertama, Allah berfirman, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ. Dan Allah telah menguji Nabi Ibrahim dengan pelbagai ujian. Namun, Nabi Ibrahim berjaya menyempurnakan kesemua ujian tersebut. Dia perlu tinggalkan anak dan isterinya di Mekah
bersendirian mereka berdua, dia sanggup. Nabi Ibrahim perlu diuji untuk menyembelih anak dia, maka dia sanggup. Maka firman Allah Subhanahu wa taala menggambarkan yang mana Nabi Ibrahim telah bertanya kepada anaknya, yang mana beliau telah melihat yang beliau perlu untuk menyembelih Ismail. Maka apa kata Ismail? Al-Quran ceritakan kepada kita kisahnya di dalam juz yang ke-23 di dalam surah Saffat. Maka Nabi Ismail berkata, if'al ma tu'mar. Maka lakukanlah wahai ayah apa yang ayah telah diperintahkan. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ayah akan mendapati aku termasuk daripada golongan yang sabar jika Allah izinkan. Maka ini juga pengajaran bahawa dalam nak mentaati perintah Allah, mesti kena ada sifat sabar. Sebab kadang-kala ada perintah Allah yang tak bersesuaian dengan nafsu kita. Kadang-kala ada perintah Allah yang perlu kita lakukan dalam keadaan kita letih, lesu dan seumpamanya. Maka daripada ucapan Nabi Ismail memberi pengajaran kepada kita dalam untuk melakukan perintah-perintah Allah perlukan kepada sabar. Maka Nabi Ismail bersedia untuk walaupun disembelih, bukannya benda kecil untuk disembelih. Maka firman Allah, falamma aslama, pada ayat yang ke-103 surah Saffat, maka apabila kedua mereka telah berserah bulat-bulat untuk menjunjung perintah Allah, watallahu lil jabin, dan Nabi Ibrahim telah merebahkan anak dia untuk disembelih. Maka ketika mana Nabi Ibrahim nak sembelih, firman Allah pada ayat 104, wa nadainahu ayya Ibrahim. Maka tiba-tiba ada suatu suara yang memanggil, wahai Ibrahim. Maka tak kala Nabi Ibrahim berpaling untuk mencari siapakah suara yang memanggilnya, dalam masa yang sama maka Nabi Ibrahim menyembelih yang dia sangkakan Ismail anaknya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang mana suara tersebut berkata, qad saddaqta ru'ya, demi sesungguhnya wahai Ibrahim engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya semua ini adalah satu ujian yang jelas nyata. Dan bagaimanakah keadaan Nabi Ismail yang disembelih? Wa fadainahu bidzibhin azim, firman Allah, dan kami tebus Ismail dengan sembelihan yang besar. Dan sembelihan yang besar tersebut, kata para ulama tafsir, adalah kibas biri-biri yang Allah datangkan daripada syurga mengambil tempat Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail tidak disembelih, sebaliknya biri-biri tersebut yang disembelih. Dan perbuatan ini, kata para ulama tafsir, berlaku di Mina pada 10 Zulhijjah. Sebab itu redanya Allah dengan kesanggupan Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Ismail untuk melakukan satu tugasan perintah yang sukar, maka Allah menjadikan 10 Zulhijjah disyariatkan untuk umat Nabi SAW menyembelih binatang korban. Dan untuk orang yang melakukan haji, disunatkan untuk menyembelih binatang di Mina, di tempat, di kawasan di mana Nabi Ibrahim telah menyembelih anaknya Ismail sebelum Allah tebus dan Allah ganti dengan kibas ataupun biri-biri yang didatangkan daripada syurga. Lalu dalam Al-Quran, dalam surah Saffat tersebut, kalaulah kita baca, maka bila Allah dah mengganti Ismail dengan kibas, dengan biri-biri, kemudian firman Allah, wa tarakna alaihi fil akhirin, kami menjadikan adalah sebutan yang baik untuk Nabi Ibrahim pada manusia-manusia yang pada zaman akan datang. Maka itu sebagai balasan. Maka sebab itu, ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruangan TikTok, ahlan-ahlan, begitu juga yang berada di ruangan Facebook, ahlan-ahlan kepada semua, mohon jasa baik untuk bantu share, kongsi dan sebar luas jika bermanfaat
kita pun berada pada malam yang ketiga daripada Rabiul Awal, maka kita sebenarnya membaca tentang Nabi Ismail sebelum penulis buku membawakan tajuk tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita akan baca nanti. Maka sebab itu dalam surah As-Saffat, bila Allah Subhanahu wa taala memuji tentang pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dan Allah balas pengorbanan tersebut, antaranya adalah Allah menjadikan adanya sebutan yang baik untuk Nabi Ibrahim. Sebab itu daripada banyak-banyak Nabi, antara Nabi yang disukai oleh semua umat adalah Nabi Allah Ibrahim. Orang Yahudi pun suka dengan Nabi Allah Ibrahim. Nasrani pun suka dengan Nabi Allah Ibrahim. Dan juga umat Islam juga suka dengan Nabi Allah Ibrahim. Maka ini adalah kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Selain daripada itu, pada ayat yang sama dalam surah As-Saffat Allah berfirman, وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. Maka apabila Nabi Ibrahim sanggup mengorbankan satu-satu anak yang dia ada, apabila Allah menguji, maka Allah membalas dengan Allah memberi kepadanya anak lelaki yang kedua. Dan bukan sekadar anak lelaki, Allah sebut وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا, dan kami berikan khabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan kelahiran Ishak, anak yang kedua yang juga Allah menjadikan sebagai Nabi. Masya Allah. Maka menjadilah Nabi Ibrahim mendapat dua orang anak lelaki yang kedua-duanya adalah Nabi dan Rasul yang hebat. Kata penulis buku, maka berapakah jarak antara anak yang pertama dengan anak yang kedua? Anak pertama Ismail, anak yang kedua Ishak. Maka sebahagian para ulama tafsir, bahkan dalam Taurat pun ada sebut, kata penulis buku, jarak antara kedua anak ini adalah 13 tahun. Jarak antara Nabi Ismail, anak yang pertama, daripada Nabi Ismail lahirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jarak dengan anak kedua Nabi Ibrahim iaitu Nabi Ishak adalah 13 tahun, dan daripada Nabi Ishak lahirlah nabi-nabi yang ramai daripada kalangan Bani Israel alaihimussalatu wassalam. Okey. Maka ini antara pertemuan yang Al-Quran sebutkan antara Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Ismail. 3 lagi pertemuan maka ada dalam hadis riwayat Bukhari. Ada dalam hadis riwayat Bukhari pertemuan Nabi Allah Ibrahim dengan Ismail. Terima kasih banyak-banyak MFD Sauza, jazakumullah khairah. Moga Allah balas dengan sebaik-baik kebaikan dan ganjaran. Maka 3 lagi pertemuan maka ada dalam hadis riwayat Bukhari yang mana nanti sahabat-sahabat boleh rujuk. Maka secara ringkasnya pertemuan yang kedua yang ada disebutkan dalam hadis adalah ketika itu Nabi Allah Ismail telah berkahwin. Dia dah besar, dia dah berkahwin. Maka ayahnya telah datang untuk menziarahi anaknya. Tapi Nabi Ismail tak ada dekat rumah. Nabi Ismail tak ada. Maka yang menyambutnya adalah isteri dia. Maka isteri Nabi Ismail telah menyambut, namun dia tidak, dan dia tak tahu itu adalah ayah mertua dia, ayah kepada suami dia. Dan dia melayani dengan tidak baik ayah mertua dia, Nabi Ibrahim. So Nabi Ibrahim adalah seperti orang tua yang tak dikenali, maka dia dia layan dan tak baik. Bila Nabi Allah Ibrahim tanya macam mana kehidupan keluarga, maka dia hanya cerita buruk dan buruk dan buruk sahaja. Maka sebelum Nabi Ibrahim balik, dia tak sempat jumpa dengan Ismail pada pertemuan yang kedua ini. Sebelum dia balik, dia hanya bagi isyarat. Dia kata nanti bila suami balik, cakap dengan suami, pintu rumah ni perlu ditukar. Itu aja. Pintu rumah ni perlu ditukar. Maka dia pun perlu balik semula ke Palestin. Sebab Nabi Ibrahim dia kena tinggal di Palestin. Dan Allah suruh dia tinggalkan anaknya Ismail di Mekah. Maka bila Nabi Ismail balik, maka Nabi Ismail pun diberitahu oleh isterinya, tadi ada orang tua datang. Dan dia pun tanya tu, tanya ni. Dan sebelum dia balik, dia kata kena tukar pintu rumah ini. Maka bila Nabi Ismail dengar, itu adalah ayah dia.
maka itu adalah ayah di Ibrahim. Maka maksud daripada menukar pintu adalah isterinya adalah seorang yang tak sesuai, berakhlak dengan akhlak yang tak baik, dan ayahnya mencadangkan untuk pada apa ketika itu berpisah dan berkahwin lain. Maka Nabi Ismail pun berpisah dengan isteri yang pertama. Kemudian Nabi Ismail telah berkahwin dengan puteri kepada ketua Jurhum. Ya, ketua Jurhum ketika itu adalah Mudad bin Amr, maka Nabi Ismail telah berkahwin dengan anak perempuan Mudad bin Amr. Maka Nabi Ibrahim datang lagi dalam hadis riwayat Bukhari untuk pertemuan yang ketiga. Maka bila dia datang, maka isterinya ini pun tak tahu siapa orang tua ini, tapi dilayan dengan baik. Apabila Nabi Ibrahim tanya keadaan suami dia, maka dia bercakap benda yang baik, dia seorang isteri yang baik. Maka sebelum balik semula ke Palestin, maka Nabi Ibrahim berkata, nanti bila suami balik pesan, jangan sesekali dia mengubah pintu rumah ini. Maka bila Nabi Ismail balik, isterinya pun beritahu, isterinya sampai ada orang tua berkelakuan pelik dan sebagainya, maka Nabi Ismail faham yang ayah dia gembira dengan isteri yang dia yang dia pilih dan isteri yang berada di rumah dia. Maka inilah 3 pertemuan. Pertemuan yang ketiga, yang keempat yang ada dalam hadis riwayat Bukhari, 1 daripada Al-Quran, 3 daripada hadis riwayat Bukhari, adalah ketika mana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk kembali ke Mekah untuk menaikkan semula binaan Kaabah. Maka ketika itu Kaabah tidak ada binaan dia, kecuali hanyalah batu asas yang masih ada. Kerana Kaabah telah hancur daripada banjir Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Sebab itu kata penulis buku pada muka surat yang ke-9, kali ketiga bila Nabi Ibrahim datang, maka dia dapat bertemu dengan anaknya Ismail yang ketika itu sedang berlatih memanah berhampiran dengan Zamzam. Apabila Ismail nampak ayah dia yang lama tak bertemu, maka dia berlari menuju kepada ayahnya, memeluk ayahnya, melayani ayahnya sebagaimana seorang anak yang dah lama tak bertemu dengan ayah dia. Maka ini adalah pengorbanan kedua-dua Nabi yang mana Allah uji mereka dengan mereka perlu berpisah, seorang berada di Palestin untuk menyebarkan dakwah dan seorang lagi berada di Mekah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan yang keempat ini Al-Quran ceritakan di dalam suratul Baqarah pada penghujung juz yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim menaikkan binaan Kaabah daripada Al-Qawaid, daripada batu asas Kaabah. Maka batu asas Kaabah ni dia tak pernah hilang. Walaupun binaan dia mungkin runtuh dan binasa, binaan Kaabah, tetapi batu asas Kaabah tidak pernah hilang. Maka Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail, mereka berdua telah menaikkan semula binaan Kaabah. Nanti bila tiba waktu dia, kita akan cerita Kaabah pada zaman Nabi Ibrahim bagaimana dan Kaabah pada zaman kita apa bezanya. Dia ada beza sebenarnya di antara Kaabah zaman Nabi Ibrahim dan juga Kaabah pada zaman kita daripada sudut binaan dia. Maka Nabi Ibrahim telah menaikkan binaan daripada batu asas Kaabah yang sedia ada. Dan bila dia telah melakukan kerja yang mulia, maka Nabi Ibrahim akan berdiri dan anaknya Ismail akan paskan batu. Lalu mereka berdua susun membina Kaabah. Dan kemudian firman Allah, bila mereka telah selesai membina Kaabah, Rabbana taqabbal minna. Maka Nabi Ibrahim pun berdoa bersama dengan anaknya Ismail, Ya Allah, terimalah daripada kami amalan kami. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami, ampunilah kami jika kami ada kekurangan. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima taubat ya Allah, maha pengasih. Di sini kata para ulama tafsir, mereka tulis satu catatan. Yang mana apakah catatan tersebut? Bayangkan 2 orang Nabi, Ibrahim dan Ismail alaihi salatu wassalam, 2 orang Nabi. Dan kita tahu Nabi ni Allah pelihara daripada maksiat dan dosa.
kedua Nabi ini melakukan amalan yang sangat mulia. Membina rumah Allah, membina Baitullah. Itu pun setelah daripada mereka melakukan amalan yang mulia, apa yang mereka harapkan? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami, ya Allah. Maka kita yang amalan pun tak seberapa, kita yang bukanlah Nabi, kita yang kadang-kala amalan kita tak banyak, maka kita lagi-lagilah patut berdoa, berharap, Ya Allah, terimalah amalan kami. Itu pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ahlan, saya nampak ramai yang join di TikTok dan juga ramai yang join di Facebook. Ahlan. Tak dapat saya nak meraihkan satu persatu nama. Syamsul, ada Sarang Burung, kemudian Fatimah, Adeline Maira, Alia di Facebook, Azim di TikTok, Azima, Haifa dan juga Nazlina. Ahlan yang berada di Facebook, ahlan kepada semua. Kalaulah rasa bermanfaat, bantu share, kongsi dan sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Okey. Kemudian apabila Kaabah telah siap dibina, kata penulis buku, maka Allah SWT telah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia untuk menunaikan ibadah haji sebagaimana yang Allah perintahkan. Maka sebab itu di dalam surah Al-Hajj, surah haji, maka Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, wa'adzin fin nasi bil hajj. Wahai Ibrahim, panggil manusia datang haji. Maka haji bukan amalan umat Nabi sahaja. Haji daripada zaman Nabi Allah Ibrahim lagi. Ada amalan haji. Maka bila Allah suruh Nabi Ibrahim untuk panggil orang datang haji, maka Nabi Ibrahim kata, Ya Allah, macam mana suaraku nak sampai? Macam mana suaraku nak sampai? Dan penduduk yang ada dekat sekitar Kaabah pun tak ramai. Hanya ada kabilah Jurhum yang jumlahnya tak ramai. Macam mana orang nak datang? Maka di situlah Allah berfirman, tugas kamu wahai Ibrahim, panggil. Tugas kamu. Yang akan menyampaikan panggilan itu adalah Allah. Sebab itu Allah berfirman pada waktu itu kepada Nabi Ibrahim, Ya'tu karijala. Pasti mereka akan datang menyahut panggilanmu wahai Ibrahim. Rijala, berjalan kaki. Dan zaman kita, bahkan daripada zaman dulu, berapa banyak orang yang memang berjalan kaki daripada tempat yang jauh nak menuju ke Baitullah untuk haji. Tapi bila Nabi Ibrahim ajak, beliau tak terbayang perkara tersebut. Wa ala kulli dhamir, janji Allah, manusia akan datang untuk haji menunggang binatang-binatang yang kurus. Min kulli fajjin amiq, mereka akan datang daripada penjuru-penjuru dunia yang jauh. Dan kalaulah kita tengok zaman kita, berjuta-juta orang yang datang untuk haji. Ada orang yang sanggup jual tanah untuk pergi haji. Ada orang yang sanggup jual segala-galanya untuk menunaikan ibadah haji. Ada orang yang datang berapa kali transit penerbangan, berjam-jam, berhari-hari untuk haji. Sebahagian jemaah yang datang daripada Mesir dan sebagainya yang menaiki kenderaan beberapa hari untuk melakukan haji. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik motor, ada yang naik kereta, ada yang menaik penerbangan. Kalaulah dulu, ada yang menaiki kapal berminggu-minggu. Kalaulah nenek moyang kita, 2 minggu, berbelas hari menaiki kapal. Bahkan ada yang meninggal dunia dalam perjalanan untuk sampai ke Baitullah. Maka bila Nabi Ibrahim disuruh, dia rasa, Ya Allah, siapa nak dengar? Maka Allah kata, engkau buat tugas engkau, wahai Ibrahim, Allah yang akan sampaikan. Maka sebenarnya, kita pun sama. Kita hanya perlu melakukan tugas kita. Sebagai hamba, Allah suruh ajak orang kepada agama, kita ajak. Orang terima tak terima, maka itu adalah tugas Allah untuk menyampaikan hidayah kepada mereka. Okey. Kemudian penulis buku membawakan berapakah jumlah anak Nabi Ismail. Maka kata penulis buku, Nabi Ismail mempunyai 12 orang anak lelaki daripada satu isteri. 12 orang anak lelaki. Orang-orang dulu mempunyai anak yang ramai, Masya Allah. Maka 12 orang anak
lelaki. 12 orang. Maka 12 orang anak lelaki ini, maka disebutkan nama-namanya. Nabit, Binalut, Qaidar, Adba'il, Mibsham, Mishma, Dumma, Misha, Haddad, Yatma, Yatur, Nafis dan Qaiduman. Ini adalah nama-nama yang ada disebutkan dalam catatan sirah. Maka ini adalah 12 nama anak Nabi Allah Ismail. Daripada 12 orang ini, maka yang terkenal hanyalah dua, Nabit dan Qaidar. Nabi daripada anak yang mana? Nabi SAW lahir daripada anak Nabi Ismail yang bernama Qaidar. Yang bernama Qaidar, maka lahirlah Nabi SAW. Kemudian penulis buku, dia mula ceritakan pecahan-pecahan kabilah yang ada daripada Nabit dan Qaidar. Daripada Nabit, kabilah mana yang lahir? Maka itu adalah perbahasan yang terperinci. Tapi penulis buku kongsikan, cuma saya taklah baca dengan lebih detail. Okey. Maka daripada Qaidar lahirlah keturunan Nabi SAW, yang mana antara moyang Nabi yang terkenal adalah Adnan. Maka sebab itu kata penulis buku pada muka surat yang ke-10, Adnan adalah datuk Nabi SAW yang ke-20 dalam salasilah nasab Nabi. Dalam sepotong hadis, Nabi SAW pernah bersabda, apabila Nabi sebut tentang nasab baginda dan apabila sampai kepada Adnan, maka baginda berhenti dan Nabi bersabda, kadzabal nasabun, telah berbohong para ahli nasab apabila mereka menyebut nasabku lebih daripada Adnan. Sebab itu ada sebahagian para ulama sirah, dia tak nak sebut nasab Nabi lebih daripada Adnan. Itu pandangan pertama. Kata penulis buku, namun ada juga para ulama sirah yang mereka mengkaji salasilah nasab keturunan Nabi sampai Nabi Adam. Dan mereka berpandangan hadis yang Nabi sebut bahawa telah berdusta para ahli nasab sebagai hadis yang daif dan lemah. Nanti kita akan belajar nasab keturunan Nabi SAW sampai kepada Adnan. Nanti akan tiba. Namun secara ringkasnya, maka Nabi SAW punya nasab adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah nasab keturunan Nabi yang baginda sendiri sebutkan sampai kepada Adnan. Kemudian penulis buku dia cerita detail Adnan, kemudian bawah Adnan dia cerita detail, namun kita taklah nak baca semua tersebut. Cumanya kalaulah nanti yang ada buku, kalaulah yang berada di ruangan Facebook, maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh tekan link yang dipinkan di ruangan komen untuk dapatkan buku jika mahu. Yang berada di ruangan TikTok nanti boleh tekan link yang berada di bio untuk mendapatkan maklumat kalaulah ada yang ingin untuk membuat pembelian buku sirah ini. Okey. Maka kemudian penulis buku terangkan daripada situ lahirlah kabilah-kabilah Arab yang banyak. Dan bila kita baca semua ni, baru kita faham kenapa zaman Nabi SAW, kabilah ni tak ngam dengan kabilah ni. Kenapa ada kabilah yang tak nak beriman kepada Nabi daripada awal. Kenapa ada kabilah ni berperang. Contohnya, kenapa Quraisy dia sangat benci dan suka berperang dengan kabilah Khuza'ah. Sebenarnya, dia kembali kepada sejarah nenek moyang mereka yang berbeza latar belakang dan mempunyai sejarah hitam dan berterusanlah sampai berzaman-zaman. Itu orang Arab dulu. Orang Arab dulu, kalaulah bergaduh kat nenek moyang, bergaduh beberapa keturunan, begitu. Sampailah Nabi SAW datang dan Nabi mendamaikan di antara kabilah-kabilah Arab. Cumanya pada apa kata penulis buku, pada muka surat yang ke-11, maka kata penulis buku, maka Quraisy yang merupakan kabilah Nabi. Maka suku Quraisy ini, kabilah Quraisy ini, dia mempunyai pecahan keluarga yang banyak. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum tak disebut. Namun dalam kitab sirah yang lain, Nurul Yakin,
maka beliau sebutkan bahawa ada lebih kurang 14 keluarga besar yang dipanggil Banu, yang mana ini yang menjadi satu Quraisy. Sebab itu dalam Quraisy pun mereka ada puak-puak dia. Sebab itu cabaran Nabi SAW untuk berdakwah kepada mereka. Sebab ada yang tak ngam dengan keluarga Nabi SAW. Maka penulis buku kongsikan antara beberapa keluarga yang besar yang ada dalam Quraisy, antaranya Banu Jumah, antaranya Banu Saham, antaranya Banu Adi. Banu Adi ini adalah keluarga Umar bin Khattab. Sebab itu bila kita baca tentang kisah Umar bin Khattab, dia dikenali sebagai Al-Adawi, Banu Adi. Kemudian antaranya yang keempat Banu Makhzum. Banu Makhzum ni yang paling benci Nabi sebab dia adalah keluarga Abu Jahal. Sebab itu bila kita baca sirah, kita jumpa je nama-nama sahabat Al-Makhzumi, maka itu adalah keluarga Abu Jahal. Lalu siapakah antara sahabat yang daripada keluarga Abu Jahal? Isteri Nabi, Ummu Salamah. Adik-beradik susuan Nabi, Abu Salamah, Amr ibnu Al-As, Khalid bin Al-Walid dan juga Al-Arqam bin Abil Arqam. Ini semua daripada Banu Makhzum, keluarga Abu Jahal. Kemudian ada Banu Zuhrah, ada Banu Zuhrah. Kemudian ada juga pada waktu itu Banu Hashim, keluarga Nabi. Maka lebih kurang ada 14 keluarga yang mana menjadi satu suku yang dikenali sebagai Quraisy. Namun apapun, maka kita nak lihat sepotong hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda tentang nasab baginda. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah memilih daripada anak-anak Ibrahim akan Ismail. Dan Allah memilih daripada anak-anak Ismail akan Kinanah. Dan daripada Kinanah, banyak-banyak yang ada, Allah pilih Quraisy. Daripada Quraisy, Allah pilih Hashim. Dan daripada Hashim, Allah pilih aku, iaitu Nabi SAW. Maksudnya nasab Nabi SAW adalah daripada terbaik, daripada terbaik dan daripada kalangan yang terbaik. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila kita baca sirah, tak ada sesiapa yang boleh mengecam nasab Nabi. Sebab nasab Nabi adalah daripada terbaik dan yang terbaik sampailah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebab itu dalam hadis Nabi menggunakan perkataan istafa. Allah telah memilih satu persatu daripada nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Maka ini adalah berkenaan tentang beberapa orang daripada nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis buku dia menceritakan tentang sudut pemerintahan, kekuasaan masyarakat Arab pada waktu itu. Namun saya tak pergi detail sebab dia terlalu detail sampai semua nama-nama raja beliau kongsikan. Maka kepada yang minat untuk mengkaji sirah, maka nanti boleh go through yang apa yang ada dalam buku sirah ini. Alan terima kasih banyak kepada yang beri gift. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Amin ya rabbal alamin. Okey, maka kata penulis buku rahimahullahu taala, bangsa Arab sebelum kelahiran Nabi SAW, mereka ini adalah orang yang berpuak-puak. Dia ada kabilah. Maka ketua kabilah akan menjadi pemimpin untuk kabilah tersebut. Dia tak ada sistem beraja kecuali hanya di 3 tempat. Hanya di 3 tempat. Sistem beraja hanya ada di 3 tempat. Dan kata penulis buku, ketiga-tiga sistem beraja ini adalah boneka sama ada kepada kuasa besar Farsi ataupun kuasa besar Rom. Mereka boneka sebab mereka pun raja yang tak mempunyai tentera yang kuat. Dan mereka pun tinggal bersempadan dengan kuasa besar Rom dan Farsi. Maka apakah 3 raja yang ada sistem kerajaan yang tersendiri daripada kalangan Arab? Yang pertama adalah raja-raja Yaman. Sebab itu kalaulah kita pergi Yaman, tamadun Yaman dah ada sebelum kelahiran Nabi Allah Isa lagi. Dah ada Yaman. Bahkan kalaulah kita lihat sejarah Yaman, dah ada sebelum daripada Nabi Ismail alaihi salatu wassalam lagi Yaman. Sebab itu dia punya, kalaulah orang yang minat
yang minat sejarah, dia minat, maka dia akan pada waktu tu banyak yang dia boleh belajar daripada Yaman. Maka Yaman adalah antara tamadun yang lama. Maka antara raja-raja yang memang ada daripada kalangan Arab adalah Raja Yaman. Sehingga Raja Yaman yang terakhir, maka dia telah masuk Islam pada zaman Nabi SAW. Kemudian Raja Arab yang kedua yang ada sebelum kelahiran Nabi adalah Raja-Raja Iraq. Mereka ini dikenali sebagai Raja Hirah. Maka mereka ini menjadi boneka kepada Farsi. Sebab Iraq dengan Iran bersebelahan tak jauh. Maka mereka menjadi boneka kepada Raja Farsi. Kemudian raja yang ketiga adalah Raja Ghassan. Mereka mendiami kawasan Syam pada zaman tersebut. Dan mereka menjadi boneka kepada Raja Rom. Dan pemerintahan Ghassan lah yang telah membunuh utusan Nabi SAW pada awal tahun yang ke-7 Hijrah, dan Nabi SAW amat marah kerana utusan tak boleh dibunuh pada zaman tersebut. Lalu rentetan daripada itu, Nabi telah menghantar tentera meminta mereka untuk minta maaf, namun mereka enggan, dan akhirnya terjadilah peperangan Mu'tah pada tahun yang ke-8 Hijrah. Lalu sebenarnya banyak perang yang berlaku bukan kerana Nabi nak bunuh orang ataupun apa, tetapi kerana musuh-musuh Nabi SAW yang terlebih dahulu memulakan sesuatu peperangan. Maka Mu'tah bukanlah kerana Nabi SAW nak berperang dengan Rom, tetapi Nabi tuntut mereka untuk meminta maaf, bertanggungjawab kerana kenapa mereka bunuh utusan. Kerana zaman tersebut utusan tak boleh disentuh. Macam zaman kita, duta-duta tak boleh disentuh. Tetapi mereka telah bunuh utusan Nabi SAW yang mana berlakulah peperangan Mu'tah. Maka peperangan Mu'tah menjadi permulaan kepada masyarakat Arab nampak yang mana Nabi SAW akan menjadi pencabar kepada kerajaan Rom dan Farsi. Kenapa? Sebab dalam peperangan Mu'tah, tentera Islam hanya 3,000 orang. Namun Rom yang mempunyai 200,000 tentera tak boleh nak kalahkan tentera Islam. Maka membuka mata kabilah-kabilah Arab yang mana mereka yakin dan percaya bahawa Islam dan Nabi SAW pada suatu masa akan menjadi satu kuasa besar dan akan berjaya mengalahkan Rom dan Farsi yang telah menjadi kuasa besar dunia untuk tempoh yang lama pada zaman tersebut. Maka penulis buku cerita detail tentang 3 pemerintahan ini. Tentang Raja Iraq yang merupakan pemerintahan Hirah, Raja Yaman dan juga Raja Ghassan yang menjadi pemerintah di Syam. Namun kita tak cerita detail. Ini pun mereka kongsikan lebih kurang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada lebih kurang 8 muka surat. Namun saya telah ringkaskan sebentar tadi. Okey, maka pemerintahan di Mekah. Maka kita nak baca serba sedikit tentang pemerintahan di Mekah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join. Mohon jasa baik untuk bantu share, kongsi dan sebarluaskan kalaulah bermanfaat. Maka kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, pemerintahan di Mekah bermula dengan pemerintahnya adalah Nabi Ismail. Sebab Nabi Ismail dan ibunya yang mula-mula sampai ke Mekah, yang ketika itu tidak ada apa-apa, belum ada Zamzam, belum lagi dinaikkan binaan Kaabah, maka tak ada apa-apa di Mekah. Maka Nabi Ismail menjadi pemerintah Mekah. Berapa lamakah usia Nabi Ismail? Maka Nabi Ismail meninggal dunia pada usia 137 tahun. Ini mengikut pandangan penulis buku. 137 tahun usia Nabi Ismail. Bila Nabi Ismail meninggal dunia, maka anak-anaknya yang telah menjadi pemerintah Mekah, namun hanya sempat 2 orang, Nabid dan juga Qaidar. Bila kedua-duanya telah tak ada, maka ayah mertua Nabi Ismail yang bernama Mudad bin Amr, dia yang telah menjadi pemerintah Mekah, dan bermula daripada situlah maka Mekah
tidak lagi diperintahkan oleh keturunan Nabi Ismail yang dikenali sebagai anak-anak zuriat Adnan. Semenjak daripada itu. Maka semenjak daripada itu, yang menjadi pemerintah Mekah adalah orang-orang Jurhum. Orang-orang Jurhum pada awalnya bagus. Pada awalnya bagus. Mereka memerintah dengan baik. Namun setelah beberapa ribu tahun, kata penulis buku rahimahullah, mereka mula menganiaya keturunan Nabi Ismail dan mereka mula melakukan kerosakan dekat Mekah. Mereka curi harta Kaabah. Mereka rompak jemaah haji. Mereka melakukan benda-benda yang teruk yang menjadikan anak-anak Nabi Ismail yang walaupun tak ada kuasa, namun mereka pada waktu itu tidak bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Jurhum. Maka mereka telah berpakat dengan kabilah Khuza'ah. Mereka berpakat dengan kabilah Khuza'ah. Ketika itu kabilah Khuza'ah, mereka duduk di Marruz Zahran, satu tempat yang tak jauh daripada Mekah. Maka anak-anak Nabi Ismail kata, keturunan Nabi Ismail kata, Khuza'ah, tolong kami, bantu kami untuk menghalau Jurhum daripada Mekah. Sebab mereka dah menganiaya jemaah haji, mencuri, merompak dan sebagainya. Maka Khuza'ah kata set, okey, dia akan tolong. Maka berlakulah peperangan. Maka sebenarnya dah banyak kali berlaku peperangan di Baitullah Kaabah. Berlaku peperangan. Bahkan pada tahun 80-an tak silap, 80-an pernah berlaku pembunuhan di Mekah, di Masjidil Haram. Yang mana saya lupa siapakah nama pemberontak dia. Maka mereka telah menawan Masjidil Haram dan mereka telah letak sniper untuk bunuh jemaah yang berada di Masjidil Haram. Dan itu adalah antara yang latest. Sebab itu kita nampak dekat Masjidil Haram terlalu banyak tentera. Sebab daripada zaman dulu dah banyak berlaku pergaduhan di Kaabah dan juga Masjidil Haram dah pernah berlaku. Antaranya yang paling akhir adalah pada tahun 80-an. Bahkan ada video dia. Cumanya saya tak ingat apakah nama pemberontak tersebut. Maka mereka bawa senjata, mereka sembunyikan senjata dalam ihram dan mereka telah tawan Masjidil Haram untuk tempoh beberapa ketika sehinggalah tentera Arab Saudi mereka masuk dan telah bunuh ke semua mereka. Okey. Maka anak-anak Nabi Ismail mereka tak bersetuju dengan Jurhum dan mereka telah minta tolong Khuza'ah untuk bantu mereka supaya menghalau keluar Jurhum daripada Mekah. Maka berlakulah perang-perang di antara Jurhum versus anak-anak Nabi Ismail yang dibantu oleh Khuza'ah. Maka dalam peperangan tersebut Jurhum kalah. Buat pertama kali Jurhum kalah. Maka bila Jurhum kalah, maka kerana dia kecewa dengan kekalahan, maka mereka telah menutup telaga Zamzam. Dan ini bermulalah era hilangnya telaga Zamzam untuk lebih kurang 300 tahun. 300 tahun telaga Zamzam. 300 tahun ke atas telaga Zamzam hilang. Maka bila Jurhum kalah, maka mereka telah timbus telaga Zamzam dan mereka betul-betul sembunyikan telaga Zamzam. Maka telaga Zamzam tak dijumpai untuk tempoh lebih daripada 300 tahun. Sementara anak cucu Nabi Ismail yang dikenali sebagai bangsa Adnan, mereka pula telah dikhianati oleh Khuza'ah. Khuza'ah pada awalnya janji nak tolong. Tapi bila Khuza'ah nampak kuasa, maka Khuza'ah yang telah menjadi pemerintah Mekah. Dan anak pinak Nabi Ismail tak boleh buat apa. Kabilah Adnan tak boleh buat apa. Ini nak cerita tentang kuasa. Manusia berebut kuasa tak pernah habis. Daripada zaman dulu sampailah kiamat. Manusia tak pernah berhenti berebut kuasa. Tak ada orang yang sebenarnya pada waktu tu dia benar-benar untuk, tak ada orang. Dia sebenarnya adalah untuk kuasa. Sebenarnya untuk kuasa masing-masing daripada mana-mana pun. Daripada zaman dulu, nanti kalaulah tuan-tuan baca sirah yang berlaku pada tahun 70 Hijrah, bagaimana perebutan kuasa di antara Abdul Malik bin Marwan dengan Abdullah bin Zubair. Mereka berperang sampai ke dalam Masjidil Haram. Mereka sampai berperang ke dalam kawasan Baitullah, kawasan Tawaf.
maka itu adalah perebutan kuasa. Manusia, mereka berebut kuasa daripada zaman dulu. Kita ni tak kena uji je. Kalaulah kita ni kena uji, kita pun mungkin lebih teruk daripada yang ada. Kuasa ni adalah dahsyat. Dia punya penangan dia punya tarikan dia punya ujian dia adalah sangat dahsyat. Maka Khuza'ah dia berjanji nak tolong. Tapi bila dah menang, maka mereka hampas kuasa dan mereka yang menjadi pemerintah kepada Mekah untuk tempoh yang sangat-sangat lama. Untuk tempoh yang sangat-sangat lama. Okey, kita akan sambung sebab sebenarnya para pelajar madrasah yang bersama dengan kita, mereka perlu tidur. Sebab mereka perlu berehat jam 11 sebenarnya. Kita akan sambung tentang pengkhianatan Khuza'ah. Sebab itu bila kita baca sirah, kenapa orang Quraisy benci sangat dengan Khuza'ah? Dia daripada kes ini. Sebab nenek moyang mereka pernah dikhianati oleh Khuza'ah. Maka Khuza'ah, sebab itu kita nampak pada tahun yang ke-8 Hijrah yang menjadi kepada pembukaan kota Mekah, maka ketika itu Khuza'ah telah ada hubungan dengan Nabi SAW. Tapi orang Quraisy pergi bunuh Khuza'ah. Kenapa orang Quraisy ni benci sangat dengan Khuza'ah? Sebenarnya kisah ini. Sebab nenek moyang mereka pernah dikhianati oleh Khuza'ah pada tahun yang jauh sebelum kelahiran Nabi SAW. Orang Arab dulu, kalau mereka dendam, mereka ingat beberapa keturunan. Sampailah Islam datang dan Islam mengharmonikan di antara seluruh kabilah-kabilah dan bangsa Arab yang ada, dan itulah keindahan agama yang baginda Nabi SAW bawa. Alhamdulillah, malam ni kita dapat baca banyak muka surat. Kita dah sampai muka surat 23. Nanti kita akan sambung esok waktu yang sama jam 10.30 insya-Allah sepanjang Rabiul Awal ini. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi.